26 Ogos 2026. Lembayung Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, bersempena dengan bulan Rabiul Awal ni, kita mengingati semula satu ayat yang penting berkaitan dengan putusan Nabi SAW. Ayat masukkan merupakan ayat ke-15 surah Al-Ma'idah. Bagi tuan-tuan memiliki tahzib tafsir Ibn Katsir, tolong buka pada jilid yang ketiga, muka 172. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sadaqallahul azim. Wahai ahli kitab, sungguhnya telah datang kepadamu rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dia abaikan. Sungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Ingati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini, kalau kita dapat ingat semula bahawa nama baginda Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib lahir dari nasab keturunan yang terhormat. Ibunya pula Aminah binti Wahab yang juga berasal daripada Bani Hashim, datang daripada keluarga yang sangat dihormati di Jaziratil Arab. Ibunya melahirkannya hasil pernikahan yang sah, bukan hasil daripada hubungan yang haram. Garis keturunan Nabi-Nabi Allah ni, tak ada seorang pun di kalangan mereka yang pernah melakukan zina, baik pada zaman jahiliah ataupun sebelum itu. Nenek moyang Nabi ni semuanya lahir dari keturunan yang mulia. Demikianlah kita baca dalam kitab-kitab sirah. Abdullah bin Abdul Muttalib ni merupakan ayahanda baginda. Abdullah merupakan anak yang sangat dekat dengan Abdul Muttalib, sangat mencintainya. Di antara anak-anak lakinya yang lain, yang jumlah mereka ni 10 orang. Abdul Muttalib nikahkannya Abdullah pada usia 18 tahun dengan Aminah binti Wahab tadi, binti Abdul Manaf, seorang perempuan Quraisy yang sangat mulia. Sebelum bersama dengan Aminah, kita baca dalam kitab-kitab sirah, contohnya Sirat Ibn Hisham, di wajah Abdullah ni terpancar satu cahaya. Namun setelah selesai bersama dengannya, maka hilanglah cahaya itu. Kehendak Allah menentukan bahawa Abdullah wafat ketika Nabi masih lagi dalam kandungan ibunya, sehingga baginda lahir ke dunia tanpa sempat melihat wajah ayah dan tidak pula disambut oleh peluk ciumnya. Demikianlah lumrah kelahiran golongan yang hebat. Mereka tidak memiliki ayah sejak kecil lagi kerana kematian dan sebagainya. Jadi tidak pula dapat merasakan kasih sayang dan juga gelak ketawa bersama dengan si ayah. Baginda lahir dalam keadaan yatim, seakan ini menjadi satu ingatan bahawa baginda akan menanggung kehidupan dengan segala ujiannya dan sanggup menjalani tanpa bantuan dan sokongan daripada sesiapa pun melainkan daripada Allah SWT. Maka baginda membesarlah sebagai seorang pribadi yang kuat, tegak berdiri atas kaki baginda sendiri menghadapi kesulitan dalam hidup ini dengan jerih payahnya, dengan kekuatan semuanya berpandukan kepada kemauan diri sendiri. Kerana Allah SWT telah mempersiapkan baginda untuk satu tugas yang sangat besar, iaitu membawa petunjuk kepada manusia sekalian. Setelah sempurna masa mengandungnya Aminah, maka beliau melahirkanlah puteranya. Semesta alam menyambut kelahiran bayi yang mulia itu. Ketika Nabi yang mulia lahir ke dunia, tak ada satu pun lebih mulia yang menyentuh bumi dari kepala bayi itu. Tak ada darah yang lebih baik pada darahnya. Tak ada hati yang lebih indah daripada hatinya. Bahawa Nabi SAW lahir pada hari Isnin. Baginda pernah mengatakan ketika ditanya tentang kebiasaannya, iaitu berpuasa pada hari Isnin, maka jawapan Nabi, kerana aku suka berpuasa pada hari kelahiranku. Hari aku diangkat menjadi Rasul dan hari aku dapat wahyu. Hari Isnin merupakan hari yang kita cintai dalam hati kita. Hari Isnin merupakan hari kelahiran Nabi SAW. Puasa pada hari itu merupakan satu sunnah. Dia tergolong di antara amalan yang utama. Baginda lahir pada 9 Rabiul Awal, ikut pandangan sebahagian daripada para ulama sirah. Itu bersamaan dengan 20 April tahun 571 Masihi. Bertepatan pula dengan tahun pertama daripada kejadian serangan pasukan Dajjal kepada kota Mekah. Baginda SAW dilahirkan di rumah Abu Talib dalam lingkungan Bani Hashim, dan yang menjadi bidan kelahiran Nabi adalah Syifa Abdurrahman Auf. Selepas dilahirkan, siung bawanya ke rumah datuknya untuk mengkhabarkan berita gembira itu. Datuk menyambutnya dengan gembira dan menamakan cucunya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan musyrikin cuba untuk mengkeji manusia yang mulia ini, tetapi mereka tidak dapat melakukannya kerana nama Nabi sendiri merupakan satu bentuk pujian. Subhanallah yang telah beri taufik kepada datuk Nabi bagi menamakan cucunya dengan nama tersebut. Sebuah nama baru yang sebenarnya tak pernah pun digunakan oleh orang-orang Arab. Mereka biasanya menamakan anak-anak mereka ni dengan nama-nama
nama yang menampakkan kepada keganasan seperti Harb, Sakhar, Talhah dan sebagainya. Al-Muttalib memiliki satu sejadah macam kapet yang sering beliau duduk di atasnya, dan juga diberi peluang untuk duduk tokoh-tokoh di kalangan kaum Quraisy. Pada satu hari disebut dalam sirah Al-Hisham, ketika Al-Muttalib membentangkan sejadahnya itu, kapetnya itu, datanglah Nabi SAW duduk di atas sejadah itu. Para pelayan Al-Muttalib yang ramai ini berusaha untuk menjauhkan baginda dari sejadah itu, tapi Al-Muttalib telah pun membenarkannya untuk duduk di situ. Bila para petugas ini cuba untuk mengalihkan baginda, maka Al-Muttalib mengatakan, sungguhnya anakku ini adalah sebab bagi segala sebab. Muhammad Rasulullah SAW, seorang Nabi yang telah pun mengubah dunia ni dari kekufuran kepada keimanan. Dialah muslih yang sejati yang telah pun melancarkan kekuatan iman di muka bumi dalam keadaan dia merupakan seorang yang terpuji dan juga mulia akhlak. Nabi kita SAW ni memiliki banyak nama, antaranya Ahmad, Al-Aqib, Al-Hashir, Al-Mahi, Nabi wa Rahmah, dan antara kunyah yang disukai oleh baginda iaitulah panggilan Abul Qasim, pengambil sempurna salah seorang anak Nabi yang lelaki bernama Al-Qasim. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahawa firman Allah SWT daripada surah Alam Nashrah Laka Sadra, ini makna bahawa periksalah anggota tubuh, telitilah batin. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad, yang sebelumnya sempit kami telah lapangkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa rafa'na laka dhikra, dan kami tinggikan sebutan namamu. Tak ada seorang pun di dunia yang lebih mulia daripada Nabi SAW. Imam Mujahid sebagai contohnya, seorang pakar tafsir, mengatakan bahawa ayat ini maksud tidaklah namaku disebut, melainkan namamu juga akan disebut bersama dengan. Sebagian ulama pula mengatakan maksudnya diucapkan nama baginda ini lebih daripada 1 bilion orang Islam yang ada di muka bumi pada hari ini. Sekurang-kurangnya 5 kali sehari semalam mereka akan menyebut nama yang sangat mulia ini dalam azan yang mereka kumandangkan, dalam tasyahud yang mereka ucapkan. Nama Nabi kita SAW juga turut dimuatkan dalam kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat dan juga Injil. Nabi Isa pernah memanggil Nabi kita dengan nama Ahmad. Nama Ahmad memanglah merupakan salah satu daripada nama-nama Nabi SAW, tapi nama yang popular di kalangan orang Arab adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara perempuan yang telah pun terlibat mendapat kemuliaan menguruskan Nabi kita SAW ketika kecilnya iaitu Ummu Aiman, seorang wanita dari kalangan Afrika. Dialah yang mengurus, mendidik Nabi SAW, bahunya bermain dan bergurau dengannya ketika baginda masih kecil. Apabila Ummu Aiman hendak membuka pakaian Nabi untuk tujuan dicuci, beliau menangis. Bahawa Nabi SAW lebih suka pakaian dicuci dengan tidak menanggalkannya dari tubuhnya sallallahu alaihi wasallam. Ini Ummu Aiman ada seekor kambing yang dikembalinya. Nabi Muhammad SAW sering berkunjung ke padang itu untuk melihat Ummu Aiman dengan kambing-kambingnya. Ini adalah sebagai usaha untuk membalas jasa baiknya menjaga Nabi sejak kecil sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu hari Nabi tidak datang ke tempat itu dalam waktu yang lama kerana baginda sibuk memikirkan nasib manusia, alam semesta, sibuk dengan persoalan-persoalan yang bakal menimpa manusia, sibuk memikirkan tentang orang Yahudi, Nasara, Munafiqun, orang-orang Arab, urusan jihad, sehingga Ummu Aiman ini menjadi sedih dan marah kepadanya. Bila Nabi SAW datang ke situ, berkatalah Ummu Aiman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, kau telah melupakan kami. Lama sungguh kau tidak datang kepada kami. Perempuan yang pertama menyusulkan Nabi kita adalah Thuwaibah. Ini merupakan seorang amah, iaitu hamba wanita milik Abu Lahab. Diriwayatkan bahawa ketika Thuwaibah memberi berita gembira kepada Abu Lahab dengan berkata, inilah anak lelaki dari saudaramu Abdullah, namanya Muhammad, maka Abu Lahab menjadi sangat gembira. Oleh kerana sangat gembira, dia berkata kepada Thuwaibah, sekarang engkau aku merdekakan. Sejarah perjalanan hidup Nabi SAW ni dimulakan dengan penyusuan, iaitu tradisi orang-orang Arab. Mereka akan mencari wanita dari daerah pedalaman untuk menyusukan anak-anak mereka, kerana pada tanggapan mereka inilah yang akan menjamin pertumbuhan yang baik bagi anak-anak itu serta mendapat bahasa yang fasih. Demikianlah yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Baginda merupakan orang yang paling fasih menuturkan huruf Dad. Baginda tak pernah keliru mengucapkan kata-kata serta tidak pernah bingung mencari kata-kata kalau sedang berkhutbah. Pilihan perkataan yang baginda gunakan amatlah mengagumkan. Tak ada seorang lebih fasih daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahawa Nabi lancar dalam khutbah. Ketika musim haji, baginda berkhutbah di khalayak para sahabat yang jumlah mereka seperti kata Ibn Hajar dalam Fathul Bari, jumlah mereka ini 100,000 orang. Tentang khutbah baginda, mereka berkata, Allah menjadikan ucapannya sehingga mencapai apa yang terdapat dalam hati kami. Ketika baginda naik di atas mimbar, kata-kata disampaikannya meresap ke dalam hati dan mampu menyebabkan para pendengarnya menitiskan air mata. Dan seseorang daripada kami berfikir, alangkah baiknya jika khutbah ini diteruskan. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pakar ilmu pendidikan mengatakan bahawa anak yang biasanya lahir dekat kota, lahir di bandar, mereka ni kurang tajam dari sudut nalurinya, kurang kuat tekadnya. Ini adalah fenomena yang dapat kita buktikan bahawa anak-anak yang lahir di kota, mereka akan membesar sebagai manusia yang berpribadi lemah.
berbanding dengan anak yang biasa diasah, dididik dalam suasana kampung yang memerlukan kepada kehidupan yang begitu kasar, kehidupan yang perlu kepada usaha yang bersungguh-sungguh untuk survival. Salah seorang daripada ahli sejarah pernah berkata bahawa orang-orang yang besar ni kalau dikaji di barat ataupun di timur, semuanya berasal daripada kawasan-kawasan pedalaman. Jadi inilah dia hikmah yang Allah jadikan pada Nabi kita SAW bahawa baginda dibesarkan dalam kabilah Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ni merupakan satu kabilah yang tinggal berdekatan dengan kota Taif. Kemudian baginda diambil oleh Halimah Sadiqah ni untuk disusuk. Halimah ni memiliki seekor unta betina yang sangat kurus. Namun ketika baginda SAW menaiki bersama-sama dengan Halimah, dia mampu berjalan dengan baik walaupun badannya kurus. Sebelum Nabi sampai di perkampungan Bani Sa'ad, penduduk tempat itu sedang mengalami kemarau. Pokok-pokok mati, tidak ada susu pada binatang ternakan mereka, bahkan air pun tidak ada. Namun bila Nabi SAW sampai, turun dari unta bersama dengan Halimah ini, hujan pun turun, pokok-pokok pun tumbuh, bunga-bunga menjadi mekar, dan susu binatang ternakan mereka menjadi banyak. Itu semua menandakan keberkatan yang hadir dalam kehidupan mereka dengan kehadiran Nabi SAW. Suami pada Halimah ini dipanggil dengan nama Abu Kafsyah. Bahawa itulah yang sering Nabi sebutkan, menisbahkan dan dipanggil pula oleh golongan Quraisy sebagai penghinaan kepada Nabi SAW, Ibn Abi Kafsyah. Iaitu mereka ingin merendahkan Nabi SAW, padahal Abu Kafsyah ni seorang lelaki yang mulia. Bahawa sejak Halimah menyusu Nabi SAW, keberkatan demi keberkatan hadir melimpah-limpah kepada keluarganya. Waktu yang dihabiskan oleh Rasulullah SAW bersama dengan Halimah di perkampungan Bani Sa'ad sekitar 4 tahun. Pada masa itulah terjadi perbelahan, iaitu penyucian dari Nabi SAW oleh ibu malaikat. Sama itu pula baginda suka hidup mengembala binatang ternakan bersama dengan anak-anak Halimah yang lain. Sejak kecil lagi baginda SAW telah pun mengambil tanggungjawab untuk mengembala kambing. Inilah yang telah pun menjadikan baginda seorang yang besar dan juga dihormati, sama ada oleh kawan ataupun lawan. Setelah 25 tahun daripada kenabiannya, baginda bersama para sahabat telah menguasai sebanyak 22 negara. Bahkan 30 tahun selepas kenabiannya, mereka telah menguasai Cordoba, wilayah tengah di Uzbekistan, Tajikistan dan sebagainya. Dan semua tempat ini memandangkan tahlil dan takbir, bahkan sampai kepada benua India sekalipun kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah dia merupakan prestasi agung dari seorang yang sewaktu kecilnya telah pun terbiasa untuk mengembala kambing, dan daripada kecilnya telah pun dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa pernikahan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dadanya telah dibelah dan dibersihkan, dan segala kotoran dalam hatinya telah pun dikeluarkan. Demikianlah membaca kisah Nabi SAW ini merupakan perkara yang tidak patut ditinggalkan dalam kehidupan kita. Membaca kisah Nabi SAW ini akan menumbuhkan iman, memberi kepada kita pengetahuan, menyuburkan pengetahuan kita tentang Al-Quran. Semoga apa yang disampaikan ini menyebabkan kita makin dekat dengan Rasulullah SAW. Wallahu alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.